Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya telah diberi tugasan untuk menyediakan slideshow untuk anda semua. So, hari ini saya dan kumpulan saya mendapat tajuk kemahiran membaca dan membuat nota. Baiklah, di sini saya menyatakan ahli kumpulan saya terdapat 3 orang. Yang pertama adalah Wan, Najla dan saya sendiri iaitu Hasanul. Seterusnya, saya akan memperkenalkan anda apa itu yang dimasukkan oleh kemahiran mengambil nota. Sebab kenapa kita perlu mengambil nota ni? Pernah tertanya tak? Okey, di sini saya menyertakan sebab-sebabnya. Antaranya ialah yang pertama, semasa membuat nota, pemikiran anda akan berkembang dan sel-sel neuron berhubung antara satu sama lain. Maka, dengan itu dapat meningkatkan daya pemikiran seseorang. Okey, baiklah yang kedua, dapat membantu pelajar untuk mengimbau kembali apa yang telah dipelajari dan apa yang telah mereka baca sendiri. Okey, seterusnya adalah yang ketiga, nota. Nota adalah rekod yang kekal dan yang boleh dirujuk pada bila-bila masa ataupun apabila seseorang itu terlupa. Seterusnya yang keempat, pelajar tidak perlu mengingat semua yang telah dipelajari oleh guru di dalam kelas. Dan akhir sekali adalah dapat membantu untuk membuat rujukan sebelum peperiksaan akhir dijalankan. Kelima-lima aspek ini adalah amat penting dan sebab untuk mengambil nota bagi seseorang pelajar ataupun guru. Baiklah, seterusnya saya akan memberitahu kepada anda apakah perkara-perkara yang penting ketika mengambil nota. Yang pertama adalah mengetahui idea yang utama. Okey, idea utama ni apa? Idea utama ni kita kena tahu tujuan utama si penyampai memberi idea ataupun sesuatu maklumat kepada si penerima. Seterusnya, mengenal pasti maklumat yang sesuai. Mengenal pasti maklumat yang sesuai ni apa benda? Okey, mengenal pasti maklumat yang sesuai ni adalah mencari isi-isi dan poin-poin yang penting yang telah dinyatakan oleh si pemberi maklumat. Kemudian, menggunakan cara yang sesuai. Seperti apa? Seperti online nota dan juga kolom nota. Seterusnya, menggunakan cara tulis nota dalam bentuk grafik. Bentuk grafik ni apa benda sebenarnya? Bentuk grafik ni adalah seperti pembuatan yang boleh menceriakan keadaan. Seperti bentuk bulat, bentuk petak, segitiga dan sebagainya. Ini akan memberi rangsangan yang lebih mendalam terhadap sesuatu poin yang telah dibentuk oleh seseorang itu sendiri. Seterusnya adalah menggunakan perkataan sendiri. Apa yang dimaksudkan dengan perkataan sendiri ni ya? Okey, maksud dia macam ni. Contoh, apa yang saya faham tentang yang telah saya tulis. Contoh saya tulis, singkatkan perkataan daripada yang, Y-A-N-G menjadi Y-G. Kalau perkataan tak ataupun tidak, saya hanya menggunakan simbol pangkah sahaja. So, itu adalah perkataan sendiri yang saya boleh guna untuk pemahaman yang saya faham. Okey, seterusnya adalah catat sumber maklumat yang telah diperoleh. Catat sumber maklumat. Kenapa penting benda ni? Sebab apabila kita terlupa ataupun ketinggalan sesuatu maklumat itu, kita akan mudah untuk mengakses maklumat tersebut untuk mencari maklumat tambahan yang lain. Okey. Baiklah, sekarang saya akan menceritakan tentang aspek yang penting ketika mengambil nota. Terdapat 4 aspek. Yang pertama, membuat persediaan sendiri. Yang kedua adalah mendengar. Dan yang ketiga adalah fokus. Dan yang terakhir, meminta penerangan jika terdapat kekeliruan. Di sini saya ingin menyatakan bahawa aspek-aspek penting ketika mengambil nota ini adalah amat penting ketika mengendalikan sesebuah pembelajaran yang dilakukan. Seperti mata pelajaran matematik, kita tidak memahami. Kita kena belajar dahulu dan mendengar ketika dalam kelas secara fokus dan meminta penerangan jika
terdapat sebarang kekeliruan yang berlaku sewaktu sesi pembelajaran dijalankan. Kaedah yang kedua yang akan kita pelajari pada hari ini adalah kaedah Cornell. Kaedah Cornell ni sesuai sangat untuk digunakan sewaktu sesi kuliah. Tak kisahlah sama ada sekolah menengah, sekolah rendah maupun universiti, amat digalakkan untuk menggunakan kaedah Cornell ini. Sebab apa? Baiklah, lepas ini kita akan rungkaikan dengan slide yang seterusnya. Okey, di sini saya ingin terbahagikan kepada 3 penulisan yang utama. Okey, terdapat 20% kata kunci dan idea yang diperolehi, 70% penerangan dan juga contoh, dan akhir sekali 10% adalah kesimpulan yang boleh dilakukan dalam sesi penulisan. Okey. Ketiga-tiga aspek ni amat penting untuk memudahkan nota menjadi lebih teratur dan mudah difahami oleh diri sendiri ataupun orang lain yang membaca nota kita. 3 bahagian penulisan yang telah kita nyatakan sebentar tadi, ini adalah hasil yang telah saya dapat simpulkan daripada peratusan penulisan yang telah kita nyatakan. Yang pertama, dapat menyediakan bahan yang lebih efektif terhadap sesuatu penulisan yang telah kita lakukan. Yang kedua, dapat menulis objektif dan juga konsep awal sesebuah topik sebelum masuk ke kuliah. Ini akan lebih memudahkan kita untuk fokus waktu kelas berlangsung. Yang ketiga, dapat menambahkan penerangan dan huraian yang berkaitan sewaktu sesi kuliah. Ini akan memudahkan kita untuk menambah isi-isi penting yang berkaitan dengan sesi pembelajaran tersebut apabila seorang sang penyampai menyampaikan sesuatu ataupun maklumat terhadap sang pendengar ataupun pelajar. Dan akhir sekali, kita dapat simpulkan ringkasan topik selepas sesi pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Itu adalah yang dapat saya simpulkan daripada 3 bahagian penulisan aspek sebentar tadi. Yang akan saya ceritakan kepada anda semua adalah kelebihan-kelebihan kaedah Cornell dilakukan. Yang pertama, tidak perlu menggunakan huraian panjang untuk setiap isi kandungan. Anda boleh tulis menggunakan singkatan dan simbol yang mudah difahami. Seperti yang saya nyatakan sebelum inilah, iaitu perkataan yang panjang boleh dipendekkan menjadi Y dan G sahaja. Dan perkataan tidak ataupun tak boleh digunakan simbol pangkah. Okey, baiklah seterusnya. Untuk rajah dan formula boleh letak di bahagian kanan halaman. Nota akan lebih kemas dan mudah untuk mencari isi penting untuk topik yang tertentu. Okey, untuk bahagian kanan halaman, ianya seperti nota kaki. Dengan itu, kita akan lebih mudah untuk mencari sesuatu maklumat tertentu dengan meletakkan maklumat yang penting di bahagian bawah halaman. Okey, yang seterusnya, aturannya lebih konsisten dan juga dapat membantu pelajar untuk mengasingkan perkara dan maklumat-maklumat yang penting dengan kandungan topik yang lain. Dan akhir sekali, penyediaan nota yang kemas dan teratur dapat mengambil masa yang singkat dan mudahkan untuk mengulang kaji semula subjek yang telah dipelajari oleh guru di sekolah. Okey, baiklah. Itu sahaja bagi pembentangan bahagian kaedah Cornell. Seterusnya saya akan memberikan peluang kepada kawan saya untuk menceritakan tentang kaedah yang telah beliau kaji. Sekian, terima kasih. Baiklah, seterusnya saya akan sambung pembentangan ini dengan kaedah yang seterusnya, iaitu kaedah pemetaan. Secara mudahnya, kaedah pemetaan ini adalah kaedah yang melibatkan peta minda dan juga tidak memerlukan susunan linear. Jika ada yang tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan susunan linear tersebut, susunan linear ialah sama dengan yang seperti saya tunjukkan di slide sekarang. Ia ada poin 1, poin 2, poin 3 dan seterusnya. Jadinya, kaedah pemetaan ini tidak memerlukan susunan linear tersebut. Seterusnya, tajuk utama untuk
membuat nota itu dijadikan sebagai idea utama, manakala konsep-konsep ataupun huraian-huraian tersebut akan dijadikan cabang. Apa yang mengkaitkan antara idea dan juga konsep-konsep tersebut? Perkara yang mengkaitkan idea dan juga konsep tersebut adalah garisan. Garisan yang dibuat akan menghubungkan perkaitan antara idea dan juga konsep. Kaedah pemetaan ini ia melibatkan lakaran grafik pemikiran individu. Kaedah pemetaan ini secara mudahnya ia mampu untuk menarik minat seseorang untuk membaca dan juga memahami nota tersebut disebabkan oleh penggunaan warna dan juga grafiknya. Baiklah, di sini saya sertakan contoh-contoh peminda yang boleh digunakan untuk membuat nota. Kita ada 8 contoh peta. Yang pertama adalah peta bulatan, yang kedua adalah peta buih, yang ketiga peta pokok, peta buih berganda, peta alir, peta pelbagai alir, peta titi dan terakhir sekali adalah peta dakap. Baiklah, itu secara ringkasnya untuk kaedah pemetaan. Seterusnya akan pergi ke kaedah yang keempat, iaitu kaedah rangka. Untuk kaedah rangka, bagi saya penghasilan kaedah rangka ini sedikit mudah kerana kaedah ini hanya menggunakan bentuk poin ataupun kata kunci kecil dan juga kata kunci besar. Apa yang dimaksudkan dengan kata kunci besar dan juga kecil ini? Kata kunci besar adalah merujuk kepada tajuk besar ataupun tajuk kecil sesebuah nota itu. Manakala kata kunci kecil adalah huraian ataupun penerangan kepada tajuk besar tersebut. Seterusnya, huraian yang dibuat mestilah dalam ringkasan yang mudah difahami. Contohnya, perkataan yang digantikan dengan YG dan banyak lagi lah ringkasan-ringkasan yang boleh digunakan. Seterusnya, kaedah rangka ini sering digunakan dalam penghasilan sesebuah karangan. Sebagai contoh, kaedah ini sesuai digunakan dalam mencari maklumat dan juga isi semasa membuat rangka idea membina karangan tersebut. Kesannya, hasil tulisan yang ditulis menjadi lebih tersusun dan juga teratur lah. Kat sini contoh pengambilan nota menggunakan kaedah rangka. Title itu adalah kata kunci besar, iaitu tajuk besar, dan juga subject, item, description semua adalah kata kunci kecil, iaitu penerangan kepada tajuk besar tersebut. Itu saja daripada saya untuk penerangan kaedah pemetaan dan juga kaedah rangka. Terima kasih. Baiklah, saya akan menyambung dengan perbincangan yang seterusnya. Sekarang kita akan melihat pada kaedah carta. Kaedah carta melibatkan penggunaan jadual. Penggunaan jadual dalam kaedah ini mempunyai ruangan yang berasingan untuk idea utama, keterangan dan lain-lain. Kaedah ini juga banyak melibatkan pengklasifikasian maklumat supaya ianya mudah untuk dirujuk oleh para pelajar. Kaedah ini sesuai digunakan untuk membandingkan fakta dan dapat memudahkan para pelajar untuk merujuk nota mereka. Di sini saya sertakan contoh gambar jadual yang menggunakan kaedah carta. Seterusnya ialah kebaikan penggunaan kaedah carta. Yang pertama, jumlah perkataan dalam nota dapat dikurangkan kerana hanya maklumat yang ringkas dan yang penting sahaja yang akan dicatat dalam nota. Dan yang kedua, maklumat yang penting akan mudah dicatat. Dan yang terakhir, para pelajar akan mudah mengingat fakta, perbezaan dan perkaitan antara fakta. Keburukan penggunaan kaedah carta yang pertama ialah ruang dalam jadual yang terhad dan kecil untuk menulis maklumat. Seperti mana yang kita tahu, kaedah carta ini menggunakan jadual dan setiap fakta akan dibahagikan dengan ruangan-ruangan yang kecil. Jadi, kaedah carta sangat terhad untuk kita menulis maklumat. Yang kedua, para pelajar perlu mengetahui tajuk yang akan diajarkan semasa kuliah terlebih dahulu. Contohnya, kita perlu mengetahui topik terlebih dahulu kerana kita perlu tahu bilangan kolom yang diperlukan untuk membuat kaedah ini.
Berikut merupakan cara untuk membuat nota secara kaedah carta. Yang pertama, kita hendaklah membuat pembahagian beberapa bahagian kolom. Yang kedua, nota haruslah dicatat mengikut tajuk dan subtajuk yang terdapat pada kolom. Dan yang terakhir, jika ingin memulakan topik yang baharu, catat nota pada baris yang lain. Kaedah yang seterusnya ialah kaedah ayat. Kaedah ayat ni dia menggunakan baris untuk memisahkan konsep dan idea. Setiap kali idea baru diperkenalkan, ia akan ditulis pada baris yang baru. Kaedah ini juga akan menghasilkan nota dalam bentuk urutan yang menegak. Kaedah ini sesuai digunakan untuk proses pengajaran yang cepat di mana kita perlu mencatat maklumat dengan pantas. Contohnya, ketika kuliah, para pelajar boleh menggunakan kaedah ini untuk mencatat maklumat ataupun poin yang penting. Di sini saya sertakan contoh gambar nota yang menggunakan kaedah ayat. Kebaikan penggunaan kaedah ayat yang pertama ialah dapat memudahkan para pelajar untuk mencatat nota semasa kuliah sedang berlangsung, dan yang kedua, kaedah ini sesuai digunakan untuk semua jenis subjek. Seterusnya ialah keburukan penggunaan kaedah ayat. Seperti mana yang kita tahu, kaedah ini memerlukan seseorang itu untuk mempunyai kemahiran menulis atau menaik dengan pantas. Yang kedua, para pelajar akan mengambil masa yang lama untuk menyemak semula nota mereka. Dan yang terakhir, isi-isi utama sukar untuk dibezakan kerana nota kelihatan sangat padat. Berikut adalah cara untuk membuat nota secara kaedah ayat. Yang pertama, tuliskan maklumat yang penting sahaja dalam bentuk ayat atau poin. Yang kedua, maklumat atau idea baru perlulah ditulis pada baris yang baru. Dan yang ketiga, susun tajuk utama di bahagian atas dan diikuti dengan huraian dalam bentuk poin di bahagian bawah. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.